Saya ingat ya. Pelik tuan-tuan, jahil pada agama. Orang Melayu ni sangat mudah nak cari shortcut ni ya. Dia buat dosa banyak, lepas tu dia cari shortcut. Jalan pintas untuk ya. Apa juga, nak kaya, nak shortcut. Nak dapat kebaikan pun nak shortcut ya. Tu kadang-kadang silat-silat tu ya, sampai langgar ya, halal haram. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhirnya saya nak sebut jugalah beberapa perkara yang bersangkutan dengan sahabat-sahabat saya yang muda-muda ni. Kita kena ingat, di zaman awal Islam ya, mereka-mereka yang membantu Nabi dalam menggerakkan risalah Islam terdiri di kalangan orang-orang muda ya. Nabi kata, bu'istu bil hanafiyyati samha fahalafani asy-syabab wa khalafani asy-syuyukh. Nabi kata, aku diutuskan dengan agama yang lembut, yang cantik, yang menawan ini. Orang yang banyak membantuku di kalangan orang-orang muda, dan orang yang banyak membantahiku di kalangan orang-orang tua. Tuan-tuan, bila saya baca sirah, siapa orang-orang muda? Dalam kitab sirah, ulama sirah mencatatkan orang muda ialah orang yang 40 tahun ke bawah. Yang tu tarikh muda. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar 37 tahun, Sayyidina Umar 37 tahun, Sayyidina Ali belasan tahun ya. Sahabat yang paling muda Zaid bin Harisah, Zubair bin Awam 8 tahun. Mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak bantu kamu. Bukan tak ada orang tua yang bantu perjuangan Islam. Ada Abdul Rahman bin Auf ya. Tetapi umur masa tu 50-an lebih. Tapi tak ramai. Yang banyaknya bangkang Nabi. Bila saya baca-baca sirah, disebut orang yang banyak bantu Nabi 40 tahun ke bawah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Orang yang banyak bantah Nabi 40 tahun ke atas, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga abu-abu yang lain. Oh tuan-tuan, kita kena ingat orang muda ni. Nabi kata apa? Nabi kata, innallaha la ya'jabu minasyabab alladhi laysat lahu sabwah. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum dengan orang-orang muda yang tidak rosak akhlaknya. Saya muda, tuan-tuan sekalian yang muda-muda, marilah bersama kita manfaatkan masa muda kita ni. Kita jadi pemuda yang beriman kepada Allah, sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi ni ya, pengikut umat Nabi Isa alaihissalam yang memilih jalan untuk asingkan diri daripada terlibat dengan dosa dan maksiat, menyembah berhala. Mereka seramai 7 orang, tidak rosak akhlaknya. Allah Ta'ala rakamkan kisah mereka di dalam Al-Quran. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita yang mempunyai anak-anak muda ni, kita kena berusaha seraya mungkin supaya anak-anak kita ni boleh mencontohi sahabat-sahabat yang agung, yang mana mereka ni tergolong dalam golongan-golongan yang muda yang membantu perjuangan Islam. Dan kalau kita lihat Nabi-Nabi, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, kesemua Nabi-Nabi mereka diutuskan waktu mereka umur muda. Umur lingkungan 30 ke 40 tahun. Umur lingkungan itu mereka ditabal menjadi Nabi. Imam Syafi'i tuan-tuan, umur 9 tahun dah hafal Quran. Kita 9 tahun, dek, engkau berapa tahun? Berapa tahun kau umur? 9 tahun. 11 tahun, dek, engkau hafal Quran? Quran hafal engkau? Engkau pun tak hafal Quran, Quran pun tak hafal engkau. Tuan-tuan, Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran, 13 tahun boleh bagi fatwa. Kita 13 tahun, budak-budak lah ni 13 tahun tak ketahuan benda lagi. Dok sibuk dengan Halimah Jongang, dok sibuk dengan bawang putih, bawang merah, dok sibuk dengan filem-filem, dok sibuk dengan hiburan, dok sibuk dengan puja artis. Kalau kita tanya siapa ayah Rasulullah, tak tahu ya. Kalau kita tanya siapa mak Rasulullah, tak tahu. Siapa sahabat Nabi ni? Sayyidina Abu Bakar, selain daripada sahabat, siapa dia nisbah Rasulullah? Tak tahu ya. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, selain daripada sahabat, dia juga pak mentua Nabi. Sayyidina Umar, selain daripada sahabat, dia juga pak mentua Nabi. Sayyidina Osman, selain daripada sahabat, dia menantu Nabi. Sayyidina Ali, selain daripada sahabat, dia menantu Nabi. Tuan, sebab tu kita kena ingat, di sana kata Nabi SAW,
sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, 7 golongan yang akan mendapat bayangan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat, hari yang tidak ada bayangan arasy melainkan bayangan arasy Allah. Salah satunya tuan-tuan, Nabi sebut rajulun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, iaitulah pemuda yang membesar di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pemuda-pemuda yang ada pada malam ni, anak-anak generasi pelapis ini, kita juga ni orang muda. Saya sebut tadi 8 tahun, 8 tahun, 11 tahun, lebih-lebih lagi 8 tahun. Zubair bin Awam, Sayyidina Ali, ya, mari jumpa Nabi, nak bantu. Apa yang boleh saya bantu? Ya. Marilah kita jadi pemuda yang bersedia untuk membantu menyebarkan luas agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan sekaligus kita akan menjadi kebanggaan kepada Nabi, dan Allah Ta'ala kagum kepada kita. Dan kata Nabi, salah satu golongan yang layak mendapat bayangan arasy Allah di hari akhirat kelak ialah golongan muda yang membesar dia di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak rosak akhlaknya. Ya, kesian sahabat-sahabat kita di luar sana yang terlibat dengan dosa dan maksiat. Tuan-tuan, satu fakta yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, jangan kita tak tahu. Ya. Kita tuan-tuan, sekarang tahun 2010. Tuan-tuan jangan risau. Saya pun tak larat juga ni. Tapi saya nak habis sebelum pukul 12 lah. Ya. Boleh tunggu? Tuan-tuan tunggulah. Ya. Sekejap penceramah 2 naik pula. Satu fakta yang kita kena ingat, yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Ya. Jabatan Pendaftaran Negara mengeluarkan satu fakta. Saya ambil dalam berita mingguan. Berita mingguan hari Ahad 21 Mac yang lalu. Ya. Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, dia keluarkan satu angka. Anak luar nikah yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara tahun 2009, tahun lepas, 17,303 orang. Tuan-tuan, jangan bila saya sebut anak luar nikah ni kita duk mengangguk. Okey lah, anak luar nikah. Tuan-tuan, anak luar nikah ni anak zina. Ya? Anak zina. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa orang yang berzina, 17,303 kali 2. Itulah manusia tahun 2009 yang terlibat dengan dosa zina. Yang hari ini kita sebut dalam istilah yang lain. Kita sebut apa? Terlibat dengan seks bebas. Ya. Tuan-tuan, dosa. Ya. Kita sedia maklum apa dosa balasan kepada orang yang berzina. Kalau belum kahwin, sabit Islam sebab 100 kali sebatan. Dah kahwin, rejam sampai mati. Tahun 2009, 17,303. Tahun 2006, 16,542. Tahun 2007, 2006. Ya. Tahun 2008, 16,542. Tahun 2007, 16,100. 16,100 tahun 2007. 2008, 16,542. Tahun 2009, 17,303 anak luar nikah yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara, yang menunjukkan kepada kita dia meningkat. Tuan-tuan, 2010 ni kita tengok angka dia pada ujung tahun ataupun awal tahun 2011. Dahsyat tuan-tuan, anak zina antara perkara yang menghalalkan bala. Sebab tu hari ni kita rasa panah tak menentu. Panah sini. Panah kan? Panah tuan-tuan. Panah kita rasa pelik. Ya Allah, panahnya. Ya. Mari bermacam-macam. Ni H1N1 mari pula ni. Ya. Mari pula. Ni tuanku titah 2-3 hari lepas suruh buat semayang hajat, minta doa sungguh-sungguh supaya H1N1 ni pergi. Ya. H1N1 ataupun selsema babi. Tuan-tuan, babi yang selsema kita yang teruk. Ya. Itu baru selsema, belum batuk lagi tu. Saya ingat kalau babi batuk tak tahulah kita. Balak tuan-tuan, sepatut penyakit babi ni babi sudahlah. Ni sampai ke kita pun nak kena juga. Kita kena ingat apa yang berlaku di persekitaran ni, dia berkait rapat dengan kita. Ya, di samping kita berdoa, ya, kita berdoalah mudah-mudahan ya Allah Taala jaga kita semua. Allah Taala jauhkan kita daripada bala.
Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keselamatan. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang istiqamah dalam beramal.